Menangkap bermaksud menahan atau memegang badan seseorang dengan tujuan dan niat untuk sama ada untuk menangkap atau mengurung orang itu. Menurut enakmen tata cara jenayah syariah, terdapat dua jenis tangkapan, iaitu yang pertama, tangkapan dengan waran yang melibatkan kesalahan tidak boleh tangkap, dan yang kedua, tangkapan tanpa waran, iaitu yang melibatkan kesalahan boleh tangkap. Tangkapan dengan waran bermaksud seseorang membuat tangkapan memperoleh kuasa menangkap daripada mahkamah. Oleh itu, permohonan perlu dibuat di mahkamah. Tangkapan dengan waran biasanya melibatkan kes bagi kesalahan tidak boleh tangkap. Waran tangkap perlu diisi dalam borang 3 dan mesti mengandungi tanda tangan hakim dan meterai mahkamah. Seksyen 32(2) memperuntukkan bahawa tiap-tiap waran hendaklah terus berkuat kuasa sehingga ia dibatalkan sendiri oleh mahkamah yang mengeluarkannya atau sehingga ia dilaksanakan. Waran tangkap lazimnya diarahkan kepada ketua PPA dan semua PPA yang lain atau mana-mana pegawai itu boleh melaksanakan waran itu di mana bahagian negeri masing-masing. Menurut Akta Prosedur Jenayah Syariah, Seksyen 34(2) boleh mengarahkan kepada KPN ataupun Ketua Polis Negara dan semua pegawai polis yang lain di wilayah persekutuan masing-masing. Boleh mengarahkannya kepada mana-mana orang yang dinamakan yang bukan PPA atau pegawai polis, dan semua atau mana-mana orang lebih daripada mereka boleh melaksanakan waran itu. Jawapannya boleh. Apa buktinya? Seksyen 34 mengatakan bahawa mana-mana pegawai polis boleh melaksanakan waran tangkap di mana-mana bahagian di Malaysia. Namun, pegawai penguatkuasa agama hanya boleh melaksanakan waran tangkap di mana di dalam negeri ataupun daerah yang dia bekerja sahaja. Merujuk Seksyen 38, waran tangkap akan dikeluarkan dalam dua keadaan, iaitu keadaan yang pertama, selepas sesuatu saman dikeluarkan, mahkamah mempunyai alasan bahawa orang itu telah melarikan diri dan tidak mematuhi saman tersebut. Dan keadaan kedua, pada tarikh hadir ke mahkamah, orang itu tidak hadir dan saman dibuktikan telah disampaikan dengan sempurna dan tiada alasan munasabah diberikan atas ketidakhadiran tersebut. Pegawai penguatkuasa agama atau pegawai polis atau siapa sahaja yang membawa waran itu hendaklah memberitahu orang yang ditangkap itu isi waran tersebut, dan sekiranya dikehendaki sedemikian hendaklah diserahkan waran tersebut atau salinannya kepada orang yang ditangkap. Orang yang ditangkap dengan menggunakan waran, bagaimana penjenayah itu hendak diperlakukan? Yang pertama, sekiranya orang tu sudah ditangkap, maka hendaklah serta-merta terus dibawa ke mahkamah tanpa kelengahan. Kalau sekiranya orang itu ditangkap dan waran berada di luar bidang kuasa, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, orang itu perlu dibawakan di hadapan hakim Mahkamah Rendah Syariah yang terdekat di mana kawasan dia ditangkap. Yang kedua, hakim perlu mengarahkan orang itu berada dalam jagaan mahkamah yang hakim mengarahkan orang itu dalam jagaan mahkamah yang dinamakan waran. Dan yang ketiga, sekiranya kesalahan itu adalah kesalahan boleh dijamin, maka hakim boleh melepaskan orang itu dengan bon jaminan. Dan sekiranya orang yang ditangkap itu sanggup, maka dia perlu melepaskan diri dia dengan bon jaminan untuk supaya meneruskan hari untuk hadir ke mahkamah pada hari berikutnya. Sekarang kita beralih pula kepada tangkapan tanpa waran, iaitu yang melibatkan kesalahan boleh tangkap. Seksyen 18 memperuntukkan hanya 3 golongan sahaja yang boleh menangkap tanpa waran, iaitu yang pertama, pegawai penguatkuasa agama, yang kedua, pegawai polis, dan yang ketiga, pegawai masjid. Walau bagaimanapun, tambahan daripada itu, Seksyen 24 memperuntukkan hakim juga boleh menangkap tanpa waran.
Oleh itu, terdapat 4 golongan kesemuanya yang boleh menangkap tanpa waran. Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam memberi definisi atau menghuraikan pegawai masjid yang boleh menangkap tanpa waran ialah nazir, imam, bilal dan siap, atau apa-apa nama yang diberikan oleh masjid berhubung dengan pengurusan sesuatu masjid tersebut. Ditangkap tanpa waran. Terdapat 3 golongan sahaja. Yang pertamanya, terhadap mereka yang melakukan kesalahan boleh tangkap. Yang keduanya, terhadap mereka yang melakukan kesalahan pecah keamanan. Dan yang ketiganya, terhadap mereka yang mana waran tangkap telah dikeluarkan untuk menangkapnya, walaupun waran itu bukan dalam milikan orang yang menangkapnya. Tangkapan oleh pegawai masjid. Seksyen 20 memperuntukkan bahawa hendaklah tanpa kelengahan yang perlu orang yang ditangkap itu dibawa ke hadapan PPA ataupun pegawai polis yang terdekat. Maksudnya pegawai masjid itu hendaklah bawa kepada PPA atau pegawai polis yang terdekat. Yang kedua, jika pegawai tersebut tiada, hendaklah dibawa ke balai polis terdekat. Dan yang ketiga, seseorang PPA atau pegawai polis hendaklah menangkap semula. Jadi dalam Seksyen 20 ni tujuannya adalah untuk penangkapan semula orang yang ditangkap oleh pegawai masjid. PPA, pegawai penguatkuasa agama atau polis telah menahan seseorang itu, macam mana dia nak buat? Okey. Pertama sekali, PPA ataupun polis tanpa kelengahan hendaklah membawa orang yang telah ditangkap itu ke hadapan hakim Mahkamah Rendah Syariah. Itu yang pertama, tanpa kelengahan. Yang kedua ialah tidak boleh menahan dalam tempoh yang tidak munasabah. Seseorang itu hendaklah ditahan dalam tempoh yang munasabah berdasarkan kes yang telah dilakukan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga pula ialah tempoh tahanan ini tidak boleh melebihi 24 jam. Yang keempat, dalam tempoh 24 jam itu juga orang yang ditahan itu hendaklah dibawa ke mahkamah, dan mahkamah hendaklah dengan serta-merta mendengar pertuduhan terhadap orang yang ditahan itu atau menangguhkan kes itu. Okey, jika sekiranya kes itu ditangguhkan, tertuduh hendaklah ditahan di penjara, melainkan jika dilepaskan dengan jaminan. Di bawah tahanan reman, seseorang itu tidak boleh tahan melebihi 24 jam. Dan dalam masa tersebut, dia perlu dibawa ke mahkamah. Seandainya pada hari tersebut, kes itu tidak boleh disanakan atau ditangguh, maka orang itu perlu ditahan di bawah tahanan reman, yang mana tahanan reman itu dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Syariah. Okey, kuasa hakim mengeluarkan reman. Reman perlu dikeluarkan melalui borang 1, di mana borang tersebut menyatakan bahawa penahanan perlu dibuat, iaitu perlu dilakukan di penjara atau di lokap polis. Dalam butiran penahanan tu perlu menyatakan butiran kesalahan serta tarikh seseorang itu perlu dibawa ke mahkamah. Seksyen 107 memperuntukkan bahawa kuasa hakim untuk menangguhkan dan meminda perbicaraan dan boleh menahan tertuduh, maka tempoh tahanan reman ini hendaklah tidak melebihi 8 hari pada setiap kali. Maka hakim juga boleh memperbaharui tempoh tahanan tersebut. Seksyen yang sama juga memperuntukkan bahawa tidak menghadkan had kekerapan penahanan tersebut.